Tapi jangan pula kita mak ayah guna kuasa veto tu nak cakap kau ceraikan bini kau, kau ceraikan. Jangan pula. Kau minta cerai dengan lelaki kau, tak, maksudnya sekarang kena faham. Itu sebab kadang-kadang anak berkahwin dah ada ikatan yang sah, mak ayah bagilah restu, doakanlah yang terbaik untuk mereka walaupun keadaannya. Tetapi kadang-kadang tak kena dengan selera mak mentua ni. Aku tak berkenan betul, aku baru nak jodohkan dia dengan anak Pak Lomo Rokiah kan. Sazali tak mau. Sazali tak mau. Sazali tak mau kahwin dengan Rokiah. Sazali tak nak bertanggungjawab. Anak yang dikandung Rokiah itu bukan Sazali. Bukan masalah Sazali. Kan? Tak. Isu dia sekarang ni, kita bagi restu, bagi peluang, doakan yang baik-baik. Jodoh ni dengan izin Allah, kena faham. Itu sebab kadang-kadang kalau nak suruh cerai tu apa sebab? Kalau sebab yang syar'i lain, mak ayah bagilah nasihat. Jangan kita lah bagi kata kau tak ceraikan bini kau, aku bukan mak kau lagi. Jangan macam tu. Kau mana kan? Baru datang pondok mu'alim 2-3 minggu dah macam tu cakap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur dengan limpah dan izin Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita pada pagi ini sekali lagi bertemu pada hari yang mulia, penghulu segala hari, hari Jumaat ini kan, yang mana kita sambung kitab muka Syafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali, bab 24, berbakti kepada kedua orang tua. Macam hari ini ramai yang tak ada, sebab kedua orang tua ramai berbakti pada anak dan cucu. Ramai cuti sekolah ni ramai pula yang datang kan. Tak apalah, faham tu kan, saya dah jangka dah tu, ni cuti sekolah ni kan. Cucu-cucu diswastakan kadang-kadang. Mak ayah kerja, dia hantar anak-anak cucu hantar kat mak kan. Macam tu lah. Tak apalah kan, faham. Dia jadi nenek misali, dengan nenek misalnya, cerita kan. Jadi Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kutanya Rasulullah SAW, apakah amal yang paling disukai Allah? Baginda menjawab, salat tepat pada waktunya. Kutanya lagi, lalu apa? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku tanya lagi, lalu apa lagi? Baginda menjawab, jihad. Dan Imam Muslim dan lainnya merawikan, tiada seorang anak dapat membalas jasa orang tuanya melainkan ia membeli seorang hamba dan memerdekakannya. Dulu, sebab dulu harga nak memerdekakan hamba tu mahal, terlalu mahal ya. Dan memerdekakannya, beli keluar dari mahal, kemudian bebaskan, bukan untuk kerja dengan kita. Orang biasa beli hamba ni untuk berkhidmat dengan kita, tak, dia beli, dia tu bebaskan. Macam itulah maknanya benda yang sukar nak buat, susah nak buat kan. Maknanya takkan dapat. Akhirnya sebenarnya kalau kita fahamlah kan, akhirnya walaupun kita mampu membeli seorang hamba dan memerdekakannya, kita tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua gitu. Imam Muslim merawikan, seorang lelaki menghadap Rasulullah SAW sambil berkata, aku berjanji pada engkau untuk berhijrah dan berjihad semata mengharapkan pahala. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah salah satu orang tuamu masih hidup? Lelaki itu menjawab, ya, malah keduanya masih hidup.
Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau ingin mendapatkan pahala dari Allah? Laki itu menjawab, ya. Lalu baginda bersabda, pulanglah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada mereka. Nah, bayangkan, hijrah ni peristiwa besar. Ramai sahabat yang nak ikut Nabi berhijrah, dan Nabi sebut tentang niat. Kalau siapa yang berhijrah tu kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatlah manfaat seperti mana dia nak mengikut Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang berhijrah itu niatnya kerana dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Jadi ramailah yang nak berhijrah, termasuklah tadi seorang lelaki jumpa Rasulullah, dia kata dia berjanji dia nak berhijrah dan nak berjihad semata-mata mengharapkan pahala. Kemudian terus Nabi tanya, apakah kamu masih memiliki orang tua? Maka dia kata, dia boleh menjawab, ibuku masih hidup. Dia kata ibu dia masih ada. Maka Rasulullah bersabda, suruh buat baik pada dia. Mohonlah pada Allah untuk berbakti kepadanya. Jika kau berbuat demikian, maka sama dengan kau berhaji, berumrah dan berjihad. Allahu Akbar. Itulah yang paling kita nampak kan. Kita pergi majlis ilmu, kita tahu, kita faham, tapi kita tak faham kenapa di luar sana masih ramai lagi orang bertindak tidak menghargai kedua ibu bapanya. Itu yang berlaku di rumah orang tua-tua yang saya pergi tu. Banyak kisah sedih. Yang seorang tu bekas imam di Melaka, satu imam besar masjid sebuah daerah di Melaka. 7 orang anak ni ambil keputusan letak ayahnya rumah orang tua. Itu anak imam tu. Dan begitu juga ada satu tu nak meniaga, suami dia nak meniaga, merayu-rayu kat mak, tolonglah mak nak cagar tanah ni sementara. Pergilah ambil geran tanah, cagar kan. Dapat duit, tukar nama, belum dapat duit lagi, baru tukar nama kepada nama suami, sebab suami nak buat cagar untuk meniaga. Dia letaknya maknya rumah orang tua. Ni berlaku dekat Kajang ni. Dia satu rumah orang tua. Yang seorang tu pula, mak nak keluar, nak Alung ada kerja, anak dia kata ada kerja, nak pergi kursus. Jadi dia tinggalkan mak dia. Mak jangan risau, seminggu je, 2 minggu je pergi, nanti dia ambil. Sebab seminggu, 2 minggu jadi sebulan, sebulan jadi 2 bulan, 2 bulan jadi 3 bulan. Sudahnya hari-hari, kata penjaga tempat tu, hari-hari mak dia kemas beg, tunggu anak dia ambil. Tak ambil. Lelah cek, semak nama, nombor telefon, alamat, semua tipu. Dia ada beza. Masa saya bekerja jadi pengarah undang dulu, pernah saya masuk dalam mesyuarat pelesenan, mesyuarat lesen. Ada yang bukan Islam, dia mohon pusat penjagaan orang tua-tua. Saya ingatkan pusat penjagaan orang tua-tua ni rupanya dia macam nursery. Itu lain. Dia buat pusat nursery ni, jadi anak sebelum pergi kerja, dia tinggalkan ayahnya, siap bekal, siap ubat dia, siap apa, nanti petang balik kerja, ambil bawa ayah balik. Kadang-kadang ayah dia cakap, hari ni ayah tak balik, lepas 3 hari boleh datang ambil. Dia pula macam tu. Itu lain. Sebab dekat sana dia jumpa kawan-kawan dia ramai. Dia boleh main carom, yang seorang tu boleh apa, boleh kawan-kawan dia, seorang boleh apa, adalah buat benda sama-sama, ada kelas mengaji. Dan ada orang Melayu buat, tapi ada orang Melayu Islam ni dia sensitif benda tu. Dia kata macam dah tak ada apa lah, macam tak boleh jaga sendiri mak dia. Sedangkan itu bukannya konsep jaga, biarkan terus. Yang masalah ni yang tinggalkan terus kat pusat jaga orang tua-tua ni. Saya pergi tu memang kesian. Saya pergi ke rumah orang tua tu, kesian. Dan banyak kes yang saya jumpa waktu saya pergi kat rumah Taman Sinar Harapan Seri Kenangan orang tu. Sinar Harapan orang muda. Sinar Harapan budak-budak yang ada masalah kan. Yang ni Seri Kenangan. Masih Kenangan saya pergi di Seremban. Masalah ni yang paling besar ramai orang lelaki rupanya. Dan kata penguasa dekat tempat tu, dia kata kebanyakan, bukan semua, kebanyakan dia ni masa muda-muda dulu merantau ke sana kemari, bekerja cari duit, tinggal anak bini. Bila dah tak larat, dah balik, baru nak balik kat bini dengan anak. Bini halau, tak nak. Bayangkan. Jadi anak-anak pun tak boleh terima. Duduklah kat rumah orang tua.
sejajar dengan apa yang Nabi sebut, man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi tidak layak untuk disayangi. Itu sebab kadang-kadang nak ngejar-ngejar dunia sampai bila kan, sampai bila nak kerja sampai masa tak larat kan. Itulah dia. Menurut riwayat Tabrani, ya Rasulullah, aku ingin berjihad fi sabilillah. Rasulullah bertanya, apakah ibumu masih hidup? Jawabnya benar. Dan Rasulullah SAW berkata, jagailah ia kerana di sana ada syurga. Menurut riwayat Ibnu Majah, ya Rasulullah, apakah hak kedua orang tua pada anaknya? Maka Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah syurga dan nerakamu. Allahu Akbar. Biarlah anak-anak ni dong kan, kuliah ni kan, macam tu lah. Mak cakap kan tak percaya. Mak ni syurga neraka kau tahu. Mak ni bising je lah dia kan. Dia tak nak dengar. Biarlah saya cakap. Apakah haknya kedua orang tua ni? Mereka ada syurga dan nerakamu. Nak masuk syurga pun dengan mak ayah, nak masuk neraka pun dengan mak ayah. Jadi jagalah elok-elok. Dan riwayat Ibnu Majah dan Nasa'i serta disahihkan oleh Al-Hakim, ya Rasulullah, aku ingin berperang, maka aku datang meminta petunjukmu. Rasulullah bertanya, apakah kamu masih ada ibu? Lelaki itu jawab, ya. Lalu Nabi berkata, jagailah mereka, sesungguhnya syurga terletak di bawah tapak kaki. Dalam riwayat Al-Sahih dikatakan, apakah engkau masih ada kedua orang tua? Jawabnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, jagailah mereka, sesungguhnya syurga terletak di bawah tapak kakinya. Malah At-Tirmizi membenarkannya dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki datang kepadanya lalu berkata, aku ada isteri, sedangkan ibuku minta aku menceraikannya saja. Dia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu adalah kunci pintu syurga, jika mahu ku hilangkan saja atau aku menjaganya. Yang ni pun satu hal kan ni kan? Yang ni kena faham betul-betul. Kadang-kadang kena tengok apa sebab. Ingat tak kisah yang Nabi Ibrahim, dia datang menziarahi Nabi Ismail. Dia datang, Nabi Ismail tak ada, keluar berburu. Dia mencari rezeki, berburu. Bila dia sampai, dia tanya, dia tak mengaku, dia tak cakap dia tu Ibrahim, dia tak cakap dia tu bapa mentua dia tak cakap Assalamualaikum. Dia kata, bagi kat Umar, ya ada apa yang boleh saya bantu? Dia kata, nak tanya kan, kamu tinggal dengan siapa? Dengan suami kamu mana? Suami keluar berburu. Dia kata, macam mana dengan kehidupanmu? Dia kata, oh, kehidupan kami sangat susah, makan minum pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dia cakap macam tu. Tak tahulah macam mana nak hadap hidup macam ni. Lebih kurang macam tu lah. Maka Nabi Ibrahim pun cakap, pesanlah kepada suamimu, tukar ni bingkai pintu ni dah reput-reput ni, tak elok. Dia kata, suruh tukar. Maka bila Nabi Ismail balik, isteri cerita, tadi ada seorang tua datang. Orang tua datang, dia tanya khabar aku, tanya khabar suami. Habis apa kamu cakap? Kamu sampaikan apa? Dia beritahulah apa yang dia cakap. Kemudian orang tua tu pesan, suruh tukar pintu ni. Pintu ni dah reput-reput. Dia kata, pintu dah tak elok dah. Lepas tu bini tengok macam elok pintu tu. Jadi ketahuilah, yang bercakap tu adalah ayahandaku. Kalau dia cakap macam tu, maknanya dia suruh aku menceraikan kamu. Maknanya dia nampak. Kemudian pada peristiwa yang lain, Nabi Ismail kahwin dengan orang lain. Sekali lagi Nabi Ibrahim datang. Kali Nabi Ibrahim datang, dia kata, pakcik nak minum? Sekejap saya buatkan air. Tu buatkan air. Lepas tu dia tanya, macam mana kehidupanmu? Alhamdulillah, walaupun serba kekurangan, kami bahagia, kami elok je kan? Makan, minum, insyaAllah rezeki daripada Allah. Dia cakap elok je, semua elok. Jadi Nabi Ibrahim kata, nanti pesan pada suami kamu. Dia tak tunggu pun Nabi Ismail, pesan kat suami kamu, pintu ni dah elok dah, jangan tukar lagi dah. Maknanya dia suruh terus bertahan dengan isteri macam tu. Tapi jangan pula kita mak ayah guna kuasa veto tu nak cakap, kau ceraikan bini kau, ceraikan. Jangan pula. Kau minta cerai dengan lelaki kau, tak, maksudnya sekarang kena faham. Itu sebab kadang-kadang anak berkahwin, dah ada ikatan yang sah, mak ayah bagilah restu, doakanlah yang terbaik untuk mereka walaupun keadaannya. Tetapi kadang-kadang tak kena dengan selera mak mentua ni. Aku tak berkenan betul, aku baru nak jodohkan dia dengan anak Pak Lomo Rokiah.
Kan? Sazali tak mau. Sazali tak mau. Sazali tak mau kahwin dengan Ruqyah. Sazali tak nak bertanggungjawab. Anak yang dikandung Ruqyah itu bukan Sazali. Bukan masalah Sazali. Kan? Tak. Isu dia sekarang ni, kita bagi restu, bagi peluang, doakan yang baik-baik. Jodoh ni dengan izin Allah, kena faham. Itu sebab kadang-kadang kalau nak suruh cerai itu apa sebab? Kalau sebab yang syar'i lain, mak ayah bagilah nasihat. Jangan kita lah bagi kata, kau tak ceraikan bini kau, aku bukan mak kau lagi. Jangan macam tu. Kau mana kan, baru datang pondok mu'alim 2-3 minggu dah macam tu cakap. Contohlah kan. Tak, maksudnya kita kena faham anak-anak ni, jangan kita jadi penasihat, bagi nasihat yang baik-baik untuk anak kita, melainkan sebab yang terang dan nyata, melanggar syarak. Laki dia, contoh anak kita nak perempuan, suaminya mabuk-mabuk, hari-hari tak semayang, pukul, pijak, contohlah kan. Yang tu memang kita nasihat dia, kau pergilah pejabat agama, buatlah laporan cepat, janganlah bodoh sangat. Dan pergilah, tu hak dia. Kau tak baca ke? Kau tak baca ke hak kau dekat belakang sijil nikah tu kan? Macam tu lah maksud dia. Jadi kadang-kadang ada mak ni, kadang dia cakap antara mak dengan dia mungkin menantu tu mungkinlah bukan pilihan kita. Kita nak menantu doktor, dia kerani dekat klinik doktor tu, contohlah. Tapi dia baik, contohnya tak ada masalah, dia jaga solat, dia budak baik. So jangan kita letak veto macam tu. Kalau letak veto macam tu, sekarang kau pilih antara mak dengan dia, mana satu kau nak? Okey, anak akan bersalah dengan cakap mak. Kalau antara cakap mak kecil hati. Kalau ceraikan isteri, sebab dari segi hukum, menceraikan isteri yang tak ada apa-apa kesalahan, saja-saja ceraikan, maka haram hukumnya. Maka itu akan mendatangkan kemurkaan Allah. Antara derhaka ibu dengan murka Allah, kena pilih murka Allah dulu. Tapi dalam kes yang macam ni, yang tak ada masalah, saja-saja suruh cerai, itu lain. Ni cerita kalau yang lain, yang memang tak, dah teruk bininya, bini dia tu dah keluar macam-macam lelaki, bininya pergi karaoke 24 jam, bini tu dah naik motosikal dengan lelaki lain. Yang itu bolehlah kita cakap dengan anak kita kan, apa nak jadi dengan kau ni sampai bila kau nak tahan. Lepas tu kita pula kebetulan datang rumah, dengar pula menantu kita tu dihina-hinanya anak kita. Engkau tu dah lah tak berpendapatan, aku yang tanggung kau kan. Suami yang menyusahkan orang, mati lagi baik. Selai gelang aku pun kau tak pernah beli. Contoh depan mak dengar je benda bilik. Bengkak hati mak tu. Macam manalah kau boleh sabar ni? Tak apalah mak, anak kata, biarlah, mudah-mudahan ada pahala. Bukan pahala macam tu, jangan. Kau biar je bini kau dah lah pakai seluar ketat pendek pula tu, pakai baju ketat keluar, pesen mak otak kau, kata mak dia kata. Kan. Jadi yang itu kita boleh tegur kan. Tapi jangan sekali-kali, kalau kau tak ceraikan dia, aku tak halalkan susu yang aku bagi kau minum tu. Ada orang mak menjawab macam tu. Dah elok-elok halal susu tu, dia jadi tak halal apa hal. Aduh, ini yang cakap macam tu semua pengaruh drama Melayu tu kan. Keampunan yang terakhir, ayat dia kan. Kalau drama Melayu tu, kalau malam raya macam dahaka saja malam raya. Mereka angkat menyarap cari mak ni. Time tu lah datang peti. Dah lama dah tak peti, hujan je. Time drama jajak peti. Heran betul. Memang kat Malaysia ni banyak peti katnya orang yang tengok kan. Macam tu lah kan. Imam 4 dari Ibnu Umar, dia berkata, aku punya isteri yang kucintai, namun Umar membencinya dan menyuruhku menceraikannya, tapi aku menolak. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menceritakan hal itu padanya, lalu Rasulullah perintahkan aku menceraikan isteriku. Imam Ahmad dengan sanad sahih sampai ingin berbakti pada kedua orang tuanya serta bersilaturahim.
Abu Ya'la dan lainnya, siapa berbakti pada kedua orang tuanya, beruntunglah dia, Allah akan panjangkan umurnya. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Seorang lelaki akan terhalang rezekinya sebab dosa yang dilakukannya, tidak mampu menolak takdir kecuali doa, dan tidak boleh menambah umur kecuali berbakti pada kedua orang tua. Makasihlah anak mak. Mak doakan kau bahagia, panjang umur, murah rezeki. Itu sebab orang tu dulu marah anak pun elok lagi. Bertuah punya budak tu marah. Amboi pandainya, bukan main lagi pandainya engkau. Itu yang pandai-pandai tu. Ya, bertuah, hambo bukan main lagi. Pandainya, cerdik betul kau ya. Ayatnya tu lah. Hari ni bodoh, mangkuk tingkat, semua keluar. Kan? Apa yang kau bengap sangat, kau ikut siapa ni? Ni belah mak kau rasanya ni. La ilaha illallah, dah dibabit dengan pula isterinya tu. Contoh lah kan. Jadi makna kata elok-elok kan. Orang tua ni doa yang baik-baik, doa baik, murahkanlah rezeki anak aku ya Allah, kau pemudahkanlah urusan anak aku nak terpenuga hari ni ya Allah, yang baik-baik. Takkan dapat dia kerja, aku tengok lah. Oh mak ni, dia menyakitkan hati aku je kerjanya. Tak dapat, kau tengok lah. Sekali tak dapat datang mah kita, nyusahkan kita lagi. Kan, biar dia dapat kerja, keluar, kita lah doa. Memang tak dapat ni, selagi hati aku dah sakit, memang tak dapat. Kau yang mendoakan. Kau ni kenapa tak bekerja? Anak punya kat macam mana nak dapat kerja? Mak punya doa tak dapat je. Doakan yang baik-baik kan. Ya. Dapat tahu anak baru beli kereta baru. Kereta apa dia beli? Kereta Tesla. Masalah betul. Beli Tesla je masalah. Biarlah dia beli kereta. Kereta dengan nama mandu tu lain orangnya. Kan? Contoh tuan. Al-Hakim merawikan, maafkanlah isteri orang maka isterimu akan memaafkanmu, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu maka anakmu akan berbakti kepadamu. Jadi mak kata maafkanlah orang lain dan berbaktilah kepada orang tuamu maka anakmu akan berbakti kepadamu. Berbakti pada orang tua, insya-Allah anaknya akan berbakti. Anak yang derhaka kepada maknya, derhaka kepada bapanya, meninggi-ninggikan suara pada ibu bapanya, jangan terkejut kalau anaknya mengulangi perbuatan ibu bapanya itu. Itu sebab tunai Allah Ta'ala bagi. Tunai atas dunia dah dapat dah. Kemudian Imam Muslim, hinalah dia. Ditanyakan siapa dia Rasulullah. Beliau menjawab, iaitu orang yang mendapati kedua orang tua di sisinya telah tua atau salah satunya, kemudian dia tidak masuk syurga atau mereka tidak memasukkannya ke syurga. Atau beramli dengan salah satu sanadnya dari Hasan, Nabi SAW naik mimbar lalu beliau bersabda, amin, amin, amin. Kemudian baginda bersabda, Jibril telah datang kepadaku, dia bertanya, ya Muhammad, siapa menemui bulan Ramadan lalu dia mati tidak diampuni dan dimasukkan ke neraka, kemudian Allah menjauhkannya, katakanlah amin. Maka aku berkata amin. Dia berkata, siapa mendengar nama engkau disebut nama dia tidak membaca selawat untukmu, dia mati dan masuk neraka lalu Allah menjauhkannya, katakanlah amin. Maka aku berkata amin. Dia berkata, siapa menemui salah satu dari kedua orang tuanya dia tidak berbakti kepadanya lalu mati masuk neraka kemudian Allah menjauhkannya, katakanlah amin. Maka aku berkata amin. Malah Ibnu Hibban dalam sahihnya merawikan, hanya di situ dia berkata, siapa menemui kedua orang tuanya atau salah satu dia tidak berbakti kepadanya dia mati masuk neraka dan Allah menjauhkannya, katakanlah amin. Maka aku berkata amin. Nampak tak? Ya, makna kata siapa yang berjumpa bulan Ramadan dosa tidak diampuni, maka dia akan masuk neraka. Kemudian dengar nama Nabi tapi dia tidak bersalawat, sedangkan kita tahu inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Ni bukannya banyak berselawat, satu selawat pun tak nak bagi, maka itulah manusia yang paling kedekut campur kemut. Kedekut betul-betul kan, sebut nama Nabi pun tak nak. Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaihi. Orang yang paling kedekut bila sebut nama aku dia tak selawat. Itu dia. Jadi, dan yang ketiganya, dia ada orang tua dia kan, dia tidak berbakti. Dia tahu dia ada mak ayah dia tapi dia tak berbakti pada mak ayah dia. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan Allah akan menjauhkannya. Allah tak nak tengok pun dia.
Macam tu lah. So janganlah kita buat macam tu. Paling tidak yang ketiga tu lah, berbakti pada kedua orang tua. Kerana orang tua ni bukannya yang payah sangat. Mak ada nak apa-apa lagi tak? Mak cakap je lah. Mak tergagak nak makan tu air yang ada bulat-bulat tu. Dia nak cool block. Dia nak tu yang ada tu, yang bulat-bulat tu, yang straw besar tu. Sebab dia kan gigi dah tak ada. Dia kunyah-kunyah pakai gusi tu sedap pula rasa dia. Kan. Lalu laju masuk. Contoh, mak nak apa mak? Itulah mak tengok Cik Leha kau dah tak pakai dah ceret-menjerit tu. Ceret-menjerit yang bakar, yang masak lama-lama tu. Masak air. Lah mak kan ada ceret tu. Mak ni kau tak apa-apa dong. Pokak. Dah terbakar dapur, bau hangit pun bodoh ni lah, terbakar dapur. Tapi mak nak apa? Mak nak yang mesin air tu. Kepono Mu'alim tu pun mak nampak ada. Tokan-tokan tahu panas, tokan-tokan tahu sejuk. Mak nak yang tu lah ada. Yalah mak, bayar ansuran mudah ada. Anak tolak gaji bulan-bulan RM150. Dia ambil yang biasanya RM150. Jenamanya tak payahlah saya sebutkan di sini kerana dia tak taja ceramah kita pagi ni. Mesin air je lah sebut macam tu kan. Jadi dia pun tolak gaji. Ya Allah, kau yang susah-susah, wahal mak kau yang minum. Biarlah, itu juga salah satu bakti kita. Sanggup tolak gaji bulan-bulan. Sebab apa? Nak menyenangkan ibu kita, nak menyenangkan hati kedua ibu bapa kita. Senang tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, macam itulah. Mak nak apa lagi? Itulah mak nak sangat tumbler Starbucks yang pakai air Starbucks tu. Kan ada seorang makcik tu, anak dia beli, nak berapa mahal tak ni, RM20 je. Mak kata, lepas tu dia dapat, kata mak suka, dia bagi macam-macam color nak. Wahal satu botol tu RM160, RM180, RM200 pun ada. Mak minta lagi. Sudah dah cukup koleksi tu. Mak gambar bawa pergi mengaji, bawa pergi pondok Mu'alim. Mak bawa kan. Anak pun cakap, mak jangan minta lagi. Mak tahu tak sebenarnya harga satu bekas tu 160 lebih, 180. Kalau aku tahu aku tak nak. Mak dia kata, tak apa. Kalau anak kita tak mampu bagi yang Starbucks, dia bagi yang Tupperware pun tak apa. Tupperware dia macam Tupperware tapi dia Tupperware. Macam tu kan. Macam tu lah kan. Jadi mana kata tak kisahlah kan. Sukalah, terima kasih lah banyak kan. Untuk maklumat, Tupperware pun dia tak taja program kita gini. Tapi saya sebut je lah bagi orang faham kan. Kemudian ya Rasulullah, siapa orang yang lebih berhak aku pergauli dengan baik? Beliau baginda menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Aku bertanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baginda menjawab, bapamu. 3 kali sebut mak baru sampai nama abah. Nak baik macam mana? Kan, mak juga sikit-sikit mak. Tengoklah panggilan dia apa. Kalau macam tu saya tak boleh lah masuk syurga ustaz. Kenapa lah? Nabi tak jawab mama, Nabi jawab ibu tu kan. Saya anak saya semua panggil mama, yang seorang tu panggil mami. Ni aku lah tu. Macam tu ke? Tak. Maksudnya orang perempuan yang melahirkan anaknya itulah level istimewa Allah bagi bila jadi ibu. Lahir je anak, perasaan dah berubah dah. Aku sekarang seorang ibu. Anak ibu. Dah mula. Alah anak ibu. Sedu dia. Sedu sedan. Macam mana? Macam mana lagu tu? Sedu sedan kelani wa. Sedu sedan berganti nyawa. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu lah. Adalah lagu dia. Anak mak. Macam tu. Tak ada mak, ada mama. Budak sekarang mami, mama dia kan. Kan tak padan dengan kampung. Kampung mana dia kan? Kampung mana tu? Slim River. Patutlah mama. Nama orang putih. Tu yang seorang tu Slim Village. Seorang tu
Tak main lah kampung Slim. Slim village dia tu. Contohlah kan. Jadi makna kata itulah kelebihan seorang ibu. Lahir je anak dah rasa lain. Ayah pun bila dah lahir nak lain. Dia balik dah tak tanya bini dah. Anak mana anak? Dia tanya. Anak dah tidur dah bang. Alah, baru nak main dengan dia. Nampak? Anak mana? Anak mana? Anak baru keluar abang. Aku apa dia tak balik lagi? Kejap lagi balik lah tu. Seorang lelaki pun macam tu. Dia sayang kat anak dia. Anak pula orang lelaki dapat anak sulung lelaki. Mak dia punya atuk apa semangat tu. Atuk saya bawa dia naik motor round satu kampung. Cucu. Dia dah tunjukkan semua orang. Nampak tak? Macam tu lah. Betul. Bangga dia kan. Saya ingat arwah atuk saya. Seronok ni basikal tua tu. Siap letak ke tu yang topek duduk yang buluh tu. Yang rotan zap tu duduk terasa macam raju kan. Arwah atuk saya dekat Batu Kikir, Atuk Labai. Nama arwah abah saya Haji Ismail bin L alias L tu Labai. Orang dulu Labai masuk dalam nama. Arwah atuk saya tu belajar kat pondok sampai kat Kedah lah. Katanya sampai pondok Pak Ya tu. Yang terbakar kan, katanya sampai sana. Dulu nak pergi haji tak ramai yang mampu pergi. Jadi dia ramai tak dapat haji, dapat gelaran Labai kan. Hari ni mana ada orang nak pakai panggilan Labai. Mana ada. Tak ada. Nak pula semenjak dengar cerita kisah rakyat Labai Malang pula kan. Lagilah orang tak nak pakai nama Labai kan. Tapi sebenarnya dulu Labai ni kategori orang yang diangkat kedudukannya dalam kampung kan. Macam tu lah. Betul ya. Jadi kemudian Asy-Syarhan juga merawikan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia berkata, ibuku datang kepadaku, dia seorang musyrik di zaman Rasulullah SAW, maka aku minta fatwa Rasulullah SAW. Aku berkata, ibuku datang kepadaku sedangkan dia benci kepada Islam, perlukah aku menemuinya? Nabi SAW menjawab, ya, temuilah dia. Makna walaupun dia bukan Islam, tetap kena baik-baik dengan dia. Ada seorang orang kaya, saya kenal, kaya-raya tu, kaya-raya. Dia kalau menyumbang sedekah tak pernah bagi bawah 100,000 tu. Kalau bagi kat sekolah agama tu, ada satu sekolah agama dekat Somban tu, dia bagi sumbangan pek 100,000. Untuk satu masjid dia bagi 1 juta lebih. Sumbangan dia bagi. Dan dia adalah mu'alaf. Dia kahwin dengan seorang perempuan Melayu asli. Melayu Islam betul lah, Melayu betul, orang Kelantan. Tak naklah cerita siapa, rahsia. Hidupnya kaya raya dan ibunya masih lagi belum memeluk agama Islam. Ibunya masih lagi seorang perempuan biasa berbangsa Cina. Setiap kali saya datang ke rumah dia jemput saya datang, saya tengok dia tetap menyantuni ibunya dengan baik. Ibu dia sama baik betul dengan besan yang Melayu ni. Bela anak elok-elok. Macam ni lah Abang Adam Kori kan. Dia tetap raya Cina balik rumah mak ayah dia, bawa anak dia, dan mak dia pun dah faham anak dia tak boleh makan ni, so dia asingkan pinggan mangkuk dia. Dia dah faham dah. Jadi makna kata elok macam tu lah. Tu yang kita nak kan. Kita nak dia pun boleh baik sesama dia, tuan kan. Orang Melayu ni yang paling payah nak baik sesama sendiri. Tak tahu kenapa. Paning tuan, pandai kan. Ya. Tu yang kata kita ni kena berbaik-baik satu dengan yang lain. Cukup-cukuplah bergaduh. Malaysia telah diiktiraf sebagai sebuah negara yang paling rajin. Malaysia diiktiraf sebagai negara yang paling rajin pilihan raya. Macam tu maksudnya. Saya tak habis cakap lagi tu. Kajap pilihan gayu. Kajap pilihan gayu kan. Macam tu, naik ponik pula orang kan. Macam tu lah. Tapi tak apalah, kita tak payahlah ulas tu. Ni cerita je. Jadi makna kata kita tengok macam mana, walaupun dia bukan Islam, mak ayah dia tetap mak ayah kita. Kena buat baik. Tu yang masa saya pergi umrah tahun bila tu, ada 2 beradik mu'alaf dia jumpa saya. So tolong doa, menangis dekat saya, tolong doa apa?
doakan supaya mak saya tu buka hati nak masuk Islam. Dia ada 5 beradik, 3 dah masuk Islam, 2 tu belum. Yang 2 tu tak apalah ustaz, dia bunda lagi. Saya takut, mak saya takut tak sempat. Mak dia kata, tak apa, aku tak payah mengucap pun tak apa. Kau tanam je aku macam orang Islam. Dia kata macam tu. Dia kata macam tu. Dia kata, mak dia cakap macam tu, tak apa, doa lah, terbuka hati dia. Ustaz, kita kenalkan Datuk Farid Rawi kan. Mak dia berjaya diislamkan sebelum dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala kan, berkesempatan dia kembali kepada fitrah. Itu dia. Jadi kemudian Ibnu Hibban merawikan keridaan Allah itu bergantung pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu juga bergantung kepada kemarahan orang tua. Jangan main-main, orang tua marah pun jadi hal murka Allah tu. Bukan makna tadi itu, macam contoh saya cerita tadi kan, mak dia dengan ni, bukan makna lepas tu kita ketepikan mak kita, tak, tetap pujuk. Tu yang cerita yang saya pernah cerita tu, anak dia nak sangat kahwin dengan lelaki tu, ayah dia tak bagi, nak juga. Kenapa ayahnya tak bagi? Sebab bakal menantu tu sebaya dengan bapaknya. Aku tak suka, aku tak nak. Tolonglah restukan hubungan kami. Yalah, macam ni lah. Aku boleh bagi restu dengan satu syarat. Apa dia? Jangan kau bawa dia masuk dalam rumah aku ni. Aku tak nak. Kalau kau setuju dengan syarat aku, baik, kau nikahlah. Aku tak larang. Anak ni boleh setuju. Kena faham lah kenapa ayah tu cakap macam tu. Sebab ayah tu tak terima. Kena pujuk ayah tu sampai tu. Pujuk lagi. Janganlah macam tu ya. Kan? Sudahnya, yalah, tak apalah. Kau nak kahwin dengan satu syarat, jangan bawa balik. Dia setuju. Okey lah tu. Ayah setuju. Lepas tu dia cakap dengan bakal suami dia yang tua tadi. Tapi saya dah cek dah, dia bukan orang pondok Mualim, bukan. Dia tanya tu, dia kata apa? Tak apa ke? Tak apa bang, nanti pandailah saya pujuk, lama terbuka lah hati dia tu. Dia kata tu. Akhirnya sampailah beranak pinak. Anak dah besar, dah 10 tahun. Anak dah masuk darjah 4, darjah 5. Masa tu lah, setiap kali raya hantar sampai depan rumah, ada kerui hantar depan rumah tu dia jalan. Dia tinggal turunkan bini dengan anak-anaknya. Anaknya pun cakap dengan ayahnya, ya nak cakap sikit boleh, apa bendanya, sampai bila nak macam ni ya? Dia kata, kenapa? Yelah, takkan suami saya tak boleh masuk rumah ni lagi. Kau yang setuju dengan aku syarat tu, dah janji buatlah. Tengok orang tua punya pegang. Itu cerita tu. Kalau boleh janganlah buat syarat macam tu. Kadang-kadang Allah dah takdirkan menantu kita lagi tua daripada kita. Nak wait macam mana? Kalau dah jodoh, walau dipisahkan daripada kutub utara dan kutub selatan, disebabkan jodoh bertemu juga. Kalau dah tak jodoh tu, walau ditambik satu pokok, kau tambik, kau lilit tangan dengan kaki dia, tetap tak ada jodoh. Nampak tak? Iya. Kalau dah tak ada rezeki tu tak ada. Tapi dalam hal tu janganlah kita susahkan. Tentu kebukaan Allah. Kau mana kau nak? Kalau ayah kau ni tak redha, neraka tempat kau, amboi ayahnya. Itulah dia. Ibnu Hibban merawikan kerana Allah tu bergantung keadaan orang tua. Keadaan orang tua tu yang kita nak kejar. Redha Tuhan itu terdapat dalam redha kedua orang tua, dan kemukaannya terdapat dalam kemarahan kedua orang tua. Riwayat At-Tirmizi, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, aku telah melakukan dosa besar, bolehkah aku bertaubat? Nabi bertanya, apakah kau ada ibu? Dia menjawab, tidak. Apakah kau ada makcik? Ada. Kemudian Nabi bersabda, berbaktilah kepadanya. Lepas mak tak ada, cari makcik. Perempuan juga, nampak tak ada dia cakap cari pak long kau, tak ada. Cari pak menakan hang, tak ada. Tak ada, cari mak. Kalau mak tak ada, makciknya ada, berbaktilah kepada dia. Ada sepupu seseorang, lepas kematian mak dia, dia rapat dengan mak usu dia. Mak usu dia tu jaga dia daripada kecil.
Sampai ke besar dia cakap, dah berjaya dah hidup dia. Dia kata, inilah ibu syurga saya. Dia tunjuk ibu syurga dia, mak usunya yang berkorban daripada kecil membesarkan dia sampai besar. Tahu dia menghargainya, kan? Macam itulah. Dan riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, ya Rasulullah, bolehkah aku berbakti kepada kedua orang tua aku dengan satu setelah mereka meninggal? Nabi jawab, boleh, dengan mendoakan mereka dan memohon diampunkan mereka, menepati janjinya setelah mereka meninggal, menghubungi sanak kerabat yang hanya boleh dihubungi dengan mereka, serta memuliakan teman mereka. Nampak tu? Caranya kalau mak ayah dah tak ada, doa, ya Allah berikanlah keampunan kepada kedua orang tuaku, letakkanlah arwah ayahku di kalangan orang beriman dan bertakwa, ya Allah. Letakkanlah ibuku di kalangan orang yang baik-baik, ya Allah. Kurniakanlah kesejahteraan kepadanya, ya Allah. Doa pada kedua ibu bapa. Kemudian menepati janjinya. Dulu mak pernah janji. Mak janji apa? Mak janji nak sedekah dekat masjid ni begini. So dah janji buat. Mak tak sempat buat. Kita ingat janji tu. Ada sebab Allah bagi kita ingat tu, supaya so kita buat. Tak apalah, itu mak yang janji dulu, bukan aku. Tolong. Tapi yang pelik-pelik janganlah dibuat. Mak dulu ada target tu nak beli nombor ekor tu. Contohnya tu janganlah dibuat. Menang pula tu. Jangan. Benda yang baik-baik aja. Dulu dah janji dia nak apa? Dia nak bantu pondok muallim bina masjid. Kan? So sumbangan tu kan, nak bagi sumbangan. Kita ingat masa tu dia ingat arwah ni kata dia nak bagi 500. Kita pun tambahlah 1,000. 500 mak kita, lagi 500 kita. Contoh. Kan? Macam tu. Kemudian apa lagi? Kemudian kemudian menghubungi sanak kerabat, suruh berbaik-baik. Mak dah besar, besok mak dah tak ada, kau jangan, kau biarkan saudara mara kita kena kenara, jangan tak balik, tak campur saudara mara. Nampak besar. Jaga tanah kebun pakcik kau tu, minta tolong jaga kan. Buat. Kemudian memuliakan teman mereka. Tu saya tu kalau kat kampung mak saya tu, kalau bulan puasa kan, malam-malam hujung sebelum raya tu, dah janji dengan 2 kawan arwah abah saya, jom cik, kita malam ni macam biasa, lepas selesai tarawih witir, cik tunggu kat tempat biasa. Dia tunggu kat parking tu, saya bawa dia naik pergi layan usup tom yum. Kau sup tom yum tu, dia punya sup Eco Power, tom yum putih dia sedap. Tom yum putih ke tom yum merah? Ikan 4 rasa. Pernah makan tak? 3. Memanglah dia masam masin manis. Rasa keempat waktu bayar nanti baru tahu rasanya. Lain macam rasanya, mahal. Tu rasa keempat. Dah order macam-macam. Kan tu rasa keempat waktu bayar baru tahu. Rasa lain macam. Macam tu kan nama dia. Jadi 3 rasa ke 4 rasa? 4. Orang tak pernah bayar mana tahu. Orang yang bayar memang akan rasa ikan tu ikan 4 rasa. Yang makan dapat 3 je, yang bayar dapat 4. Betul. Baru ni saya ceramah dekat Temeloh, balik tu singgahlah Bera, jumpalah Abang Awang Patin Sangkor. Abang Awang ni saya dah tahu dah, saya nak ni bang, ikan apa tu, dapat patin buah. Patin buah, bukan patin biasa-biasa, patin buah dengan ikan gohok. Saya pun tak kenal ikan tu, tapi dia sebut gohok, panjang ni. Ya Allah, saya bawa balik. Tahu harganya berapa? 459, 2 ekor tu. 2 ekor tu menung sepanjang perjalanan. Makan dekat rumah mak saya masak, saya gunyah tu 10 kali kunyah setiap kali makan. Tapi memang betul, barulah saya faham, patutlah ikan patin buah tu mahal. Dia punya tekstur isi dia tu lembut dia. Dia lagi laju air sungai tu, lagi sedap daging ikan patin ni, katanya.
Dan lagi laju sungai kat kawasan tu, lagi lajulah orang Pahang tu bercakap. Anda dengar benda nak awak dia dengar macam tu, dia dengar orang Pahang, ada orang Pahang ke ni, dia tahu lah. Dia koi dia kata. Dia awak saya tu koi. Seorang tu dia tengok sungai. Tapi betul memang sedap. Ya Allah, siang patin tu mak saya gorengkan garing. Yang gohok tu masak lemak gulai kuning cili api. Kalau bawa sini satu potong jual 100. Kan? Itu pun orang beli tu sadap. Itu ada sekali tu ada orang, ada saudara saya seorang, dia buat kedui, dia order ikan semilang, kan Perak ikan semilang. Kali ikan semilang dia order seperiuk. Rupa-rupanya kena bayar dekat 3,000 satu periuk. Langsung domam saudara tu. Time bayar waktu kenduri tak domam, time bayar tak domam. Tu lain macam, tu rasa lain macam. Waktu bayar baru tahu. Tapi betul lah, betul memang sedap. Siapa yang ada peluang, saya tak pernah rasa orang cerita patin buah, sebab dia memang patin buah tu dia punya muncung tu macam menyongket sikit ni tu. Patin muncung paling mahal RM600 sekilo. Patin buah RM200 sekilo. Tu dia kata RM200 sekilo. Patin muncung RM600 sekilo. Kalau kami jual mana kami makan pahit dia tu. Iyalah, daripada dia makan baik dia jual lagi banyak dapat duit. Iya, dia kata sebab mahal kan tu. Tapi baru saya faham kenapa dia orang cakap mahal. Siapa yang tak makan ikan sungai, tolak ke tepi lah pahaman itu. Tak makan lah, pasir-pasir, hanyir, tak ada. Kalau cium ikan tu sebelum masak memang. Tapi sebenarnya bila dah masak, ikan patin sangkar ni, ikan patin sungai ni, dia tak bau. Dan sedapnya tu lagi sedap daripada segala daging dalam dunia. Macam tu ayat dia kan. Pergilah cari tuan-tuan, kalau ada bayar lah, betul mahal-mahal pun sedap. Tapi monong lah perjalanan daripada Bera tu sampai ke Soman tu contoh, nak tidur pun tak dapat. Mahal betul ikan tu. Tapi bila dah rasa baru faham. Ini apa cerita ni, kedua ibu bapa sampai patin ni. Aduh, kacau betul lah kan. Biasalah Samsul Ubat ni kan. Aduh. Jadi kemudian memuliakan sanak kerabat mereka, kan? Maknanya memuliakan kawan-kawan mereka, teman-temannya, belanja dia makan, bagi dia ni belanja, bagi hadiah hari lahir, pergi rumah, Assalamualaikum cik, siapa ni? Dia dah tak cam gitu. Saya lah anak arwah Timah ni Timah Simpang lah. Kau ke? Ya Allah, tak sekolah ke? Dah beranak pinak dah saya ni. Nak bilang, ya ke? Dah kahwin dah kau, tak ajak pun. Ya Allah, dulu cik datang dah. Mak kau sihat? Cik, mak dah lama tak ada. Ya Allah, kenapa kau pergi? Dia dah tak ingat. Ni makcik saya dah bawa ni tepung, susah-susah sangat. Ni ada gula, ya Allah. Ni ada Milo, ada susu. Ni ada kuih, ada beras 10 kilo. Susah-susah kau je. Duit tak ada ke? Dia tanya duit tak ada ke? Bagi ada. Bagi macam tu, buat baik. Dia dalam tak ingat tu duit ingat. Bagilah duit kan? Bagi duit belanja. Kan? Contoh apa yang kita boleh bagi, kita bagilah. Kemudian Ibnu Hibban juga merawikan, menambahkan, seorang lelaki berkata, alangkah banyak dan baiknya itu ya Rasulullah. Rasulullah berkata, amalkan ia. Dan riwayat Muslim, Ibnu Umar berjumpa dengan seorang lelaki Arabi di tengah perjalanan di Mekah. Segera Ibnu Umar memberikan salam, menumpangkannya di atas himarnya serta memberikan serban di kepalanya kepadanya. Ibnu Dinar berkata, aku berkata, semoga Allah membalas kebaikanmu, sesungguhnya mereka orang Arabi cukup dengan sedikit. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya ayah orang itu adalah teman ayahku, Umar ibn Khattab. Itu dia buat baik tu. Dia buat baik sebab dia tahu ayahnya itu adalah temannya. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik berbakti adalah bersilaturahim seorang anak kepada keluarga teman ayahnya. Bersilaturahim, berbaik-baik dengan keluarga. Itu sebabnya penting
Jangan pesan ke anak benda-benda yang pelik-pelik. Nanti besok bila mak dah tak ada, kau jangan bagi tau. Kau jangan baik dengan orang ni. Jangan. Tapi pesan, besok walaupun mak dah tak ada, baliklah kampung, campur-campur saudara. Jangan ni dah elok-elok kita ni, adik-beradik, keluarga kita besar sebenarnya. Tolonglah satukan. Tolonglah berbaik-baik, bersilaturahimlah dengan saudara mara. Pesan tu dengar. Kan? Kemudian dalam riwayat Ibn Hibban dari Abi Burdah, dia berkata, aku pergi ke Madinah, kemudian Abdullah bin Umar mendatangiku. Seraya dia berkata, tahukah engkau mengapa aku mendatangimu? Aku berkata, tidak. Lalu dia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, siapa suka bersilaturahim kepada ayahnya dikubur, bersilaturahimlah kepada saudara-saudara ayahnya setelah dia meninggal. Dan sesungguhnya antara ayahku Umar dan ayahmu adalah saudara dan kawan, maka aku suka untuk menyambungnya. Buat baik. Ayah dah tak ada pun buat baik dengan keluarga tu. Dalam hadis As-Sahihain maupun lain yang masyhur dengan riwayat yang bermacam-macam disebutkan bahawa dulu ada 3 orang yang suka menziarahi keluarganya. Pada satu hari di tengah perjalanan, mereka ditimpa hujan dan berteduh di dalam sebuah gua. Tiba-tiba ada sebuah batu besar menutupi pintu gua tersebut. Mereka berkata, batu ini tidak akan boleh terbuka kecuali jika kalian berdoa dengan kesalehan amal kalian. Dan sebuah riwayat setengah mereka berkata, ingatlah akan amal baik yang telah engkau perbuat untuk Allah, lalu berdoalah supaya Allah membuka batu itu. Dan riwayat lain, batu telah jatuh dan menutupi pintu gua, yang tahu tempat kalian hanyalah Allah, maka berdoalah kepada Allah dengan amal telah kamu lakukan. Dan salah seorang mereka berdoa, ya Allah, aku ada kedua orang tua yang telah tua, tidak pernah aku minum sebelum mereka minum. Pada satu hari aku pergi mencari kayu, sebelum mereka tidur aku memerahkan susu untuk mereka. Namun setelah siap memerah susu, kulihat mereka telah tidur. Namun aku tidak suka minum sebelum mereka, maka aku berdiri saja sambil memegang gelas di tanganku menanti mereka bangun hingga pagi. Kemudian mereka bangun dan meminum susunya. Ya Allah, jika sekiranya aku membuat demikian hanya mengharapkan redha-Mu, maka bukakanlah batu yang menghalang kami ini. Lalu batu itu bergerak sedikit di mana mereka belum boleh keluar. Bergerak batu tu sikit. Dalam satu riwayat, aku ada anak kecil dan pekerjaanku ialah mengembala. Bila aku memerah susu, aku dahulukan kedua orang tuaku sebelum anakku. Dan pada satu hari aku telah mencari kayu hingga petang. Kulihat kedua orang tuaku telah tertidur. Lalu aku memerah susu sebagaimana biasa. Aku bawa susu dekat mereka, namun aku tidak membangunkan mereka, serta aku tidak suka pula mendahulukan anakku sebelum mereka, padahal anak-anakku merengek-rengek berada bersamaku. Demikianlah keadaanku dan keadaan mereka hingga terbit fajar. Tu yang kita dengar cerita kisah dulu kan. Dengan kisah yang macam mana dia bila balik, dia singgah mak dia. Dia bagi makanan kat mak dia. Entah macam mana satu hari dia sampai, dia tengok mak dia tengah solat. Dan dia balik ke rumah dia. Sikit dia salah tu. Dia balik rumah dia sebab mak nampak mak tengah solat, balik. Dan dia tak mengutamakan mak dia. Mak dia terasa hati je sikit. Dan mak dia tak cakap pun. Kemudian sampailah masa beberapa tahun-tahun, tiba-tiba anaknya tu sakit, dah nazak, tak lepas-lepas. Apalah yang tak settle, apalah tak selesai dengan dia ni. Cubalah kau ingat, ada tak apa-apa kau kecil hati dengan anak kau ni, kau maafkanlah dia. Baru dia teringat yang dia kecil hati, yang anak dia tu melampak semayang terus. Bukannya saja-saja macam kita tadi nampak panggil mak tak ada, mak semayang tu kita tak kisah kan, tapi mak ni terasa hati sikit sebabkan itu anak dia tak boleh mengucap. Bayangkan kan. Jadi jika engkau dia kata, namun padahal anakku keadaan merengek-rengek, jika engkau tahu aku buat demikian semata-mata mengharap redha-Mu, maka bukakanlah batu ini hingga mereka dapat melihat langit. Kemudian yang lain menyebutkan dia telah menjaga diri dari perbuatan zina dengan anak perempuan pakciknya. Selain yang lain juga menyebutkan dia telah memelihara harta pekerja, maka dengan kebaikan-kebaikan itu terbukalah batu itu seluruhnya hingga mereka dapat keluar dan meneruskan perjalanannya. Jadi tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian, demikianlah kehebatannya kan, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan masalahnya ramai orang yang ambil ringan. Puncanya adalah didikan. Kadang-kadang terlampau sayangkan anak, bagi segala-galanya. Sedangkan Saidina Umar dah ajar 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, selepas 14 tahun. Layan anak seperti raja 7 tahun pertama, layan anak seperti hamba 7 tahun kedua, dan layanlah anak seperti sahabat selepas 14 tahun. Layanlah seperti sahabat, bersahabat dengan anak itu. Mudah-mudahan kita dapat membentuk akhlak yang baik di kalangan anak-anak kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Dan mudah-mudahan nanti kita akan sambung lagi dengan tajuk ni, zakat dan bakhil bab 25. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu mesti kelemahan saya sebagai manusia biasa.